الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala dengan hidayah dan taufik daripada Allah, dengan anugerah kebaikan yang Allah bagi kepada kita. Kita takkan mampu buat baik jika Allah tidak memberikan pertolongan untuk buat baik. Yang kita faham, kita takkan mampu buat baik jika mana tidak ada hidayah dan taufik Allah. Segagah manalah kita, sealim manalah kita, kita takkan mampu jadi orang baik, boleh buat amal soleh jika tidak ada hidayah dan taufik Allah. Ini yang Allah didik kita dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami meletakkan pengabdian. La ma'buda bihaqqin illallah. Kita jangan lupa ayat yang seterusnya. Wa iyyaka nasta'in. Akan Dikau ya Allah kami minta tolong. Jika Engkau tak tolong ya Allah, kami tak boleh nak iyyaka na'budu. Ya ke Ustaz? Ya. Allah beri kita hidayah kepada semua hamba. Allah sayang kita, lalu dipimpin kita kepada jalannya yang lurus. Bukan sebab kita kuat, kita boleh buat ibadat. Kalau nak kata kuat, muda dulu kita lagi kuat. Tapi masa muda kita dulu, kita tak boleh nak main masjid. Tak larat. Kalau ikut tak larat, lagi tak larat. Kalau kita kata kita tahu ilmu yang ada pada kita, kita boleh buat baik. Banyak pengetahuan kita untuk buat baik. Kita tahu baca Quran bagus, semayang sunat ba'diyah maghrib ni bagus, sedekah bagus, zikir bagus. Tapi kita tak mampu nak buat. Sebab apa tak mampu nak buat? Sebab tidak ada hidayah dan taufik Allah. Tidak ada pertolongan daripada Allah.
Kita mampu angkat barang berat sampai 40 kilo, 50 kilo. Tapi kita tak mampu nak angkat takbiratul ihram. Tak berat mana pun, tak ada beban pun kat tangan kita. Tapi kita tak mampu nak angkat. Kita tak upaya nak angkat. Walaupun pada ketika itu tak ada beban langsung pada tangan kita. Tapi kita mampu angkat barang 20 kilo, 30 kilo. Beras pun dah 10 kilo, 20 kilo kita larang angkat. Tong gas pun 15 kilo kita larang angkat. Tapi kita tak mampu angkat takbir untuk semayang duha. Kita tak mampu angkat takbir untuk semayang tahajud. Sebab itu, jika Allah tak tolong kita, nescaya kita takkan mampu untuk pijak syurga dia. Jika tidak ada pertolongan daripada Allah, kita takkan mampu keluar daripada neraka dia. Takkan mampu. Sebab itu, masa, ruang dan peluang ini yang Allah masih bagi kita hidup ini, maka gunakan peluang ini untuk kita dapat keluar daripada neraka dan masuk ke dalam syurga. Sebab umur ni lah peluang kita. Allah tak bagi peluang kedua dah. Peluang kedua tak ada, tuan-tuan. Sebab itu dalam surah As-Sajadah tiap-tiap pagi kita diulang ayat. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Orang yang dia tak guna peluang ni masa hidup dia. Dia dok buat dosa dengan Allah, dia tak mau berhenti. Saya semayang Ustaz, sungguhlah semayang. Tapi dosa lain kita tak berhenti. Dosa kata orang tak berhenti. Dosa bergaduh adik-beradik tak berhenti. Semayang memang semayang. Memang kita semayang, kita tak tinggal semayang. Orang yang masa hidup dia buat dosa, buat maksiat, dia tak tahu nak berhenti. Dia tak tahu nak berhenti, dia tak mau nak berhenti. Lalu Allah matikan dia. Masa tu dia bertemu dengan Allah, dia bawa balik dosa dia. Dia bawa balik lalai dia. Dia tak buat apa pun. 24 jam Allah bagi dia umur, dia tak tahu nak buat apa. Dia tahu makan, dia tahu minum, dia tahu berjalan, dia tahu tidur saja. Tapi dia tahu dia nak mati. Dia tahu dia ada ilmu. Sampai masa nanti aku ni matilah. Dia percaya. Dia percaya tu sebab dia tengok mak dia mati dah. Dia tengok pak dia mati dah. Dia tengok abang kak dia mati dah. Dia tengok kawan-kawan dia mati dah. Dia tahu satu masa aku akan mati. Tapi kita tak buat apa untuk menuju saat itu. Jadi umur yang ada pada kita ni jadi sia-sia. Jadi lalu kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang kita tak ada apa-apa, kosong. Lalu kita jadi malu dengan Allah Ta'ala. Allah cerita dengan kita ni, Allah ni sayang kat kita. Dia cerita dekat kita apa yang akan berlaku kalau kita duduk tempat tu. Sayangnya Allah. Kita tak duduk lagi tempat tu. Kita tak pergi lagi di akhirat. Padang mahsyar tak jadi lagi. Tapi sayangnya Allah kat kita, dia bagi tahu dulu. Kalau kita dalam keadaan yang sedemikian, apa terjadi kat kita? Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kita takkan boleh angkat muka kita di hadapan Tuhan kita. Sebab kita malu sangat. Pasal apa kita malu? Sebab Allah bagi kita peluang sampai 60 tahun,
70 tahun, 80 tahun, tapi kita tak boleh buat apa. Kita tak mampu buat apa. Kita isi hidup kita dengan perkara yang sama. Kita makan untuk isi perut kita, tapi kita tak bagi makan rohani kita. Kita perbaik jasad kita, tapi kita tak perbaik hati kita. Masa itu kita akan tunduk dengan Allah, kita malu. Nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Kemudian kita berkata di hadapan Allah, Rabbana absarna. Tuhan kami dah tengok dah semua yang ada pada hari ini. Dah tengok neraka macam mana, dah nampak syurga macam mana. Wa sami'na, kami dah dengar, ya Allah, apa jeritan ahli neraka minta keluar dari neraka. Orang ahli neraka ni dia usaha rabat keluar, usaha. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha. Orang yang duduk dalam neraka ni dia usaha panjat tembok neraka ni, panjat. Kemudian malaikat yang menjaga neraka ni tolak balik. Setiap kali dia nak panjat, malaikat tolak, jatuh balik. Kita dengar suara orang yang jatuh balik. Kita dengar Allah. Seumpama seorang yang ditolak daripada tepi bukit ke bawah bukit, orang tolak dah. Jeritan suara dia, Allah. Bukan seorang. Suara itu bertali arus, tak berhenti. Allah. Allah. Seorang jatuh. Kemudian kita minta dengan Allah. Ada doa di situ. Tapi doa kita tak dimakbulkan oleh Allah pada ketika itu. Kita minta apa? Farji'na. Ya Allah, boleh tak bagi kami hidup balik? Kita minta dengan Allah. Ini doa. Farji'na Allah. Kita minta dengan Tuhan. Farji'na. Ya Allah, boleh tak bagi aku hidup balik? Sebab masa aku hidup dulu dalam dunia, aku tak berkisahkan untuk Engkau, ya Allah. Allah tanya kat kita, nak balik hidup nak buat apa? Aku bagi yang masa lama. 70 tahun bukan sat, tuan-tuan. Lama 70 tahun. Lama 70 tahun ni lama. 60 tahun ni lama. Allah tanya nak buat apa? Kita habaq dengan Allah, na'mal salihah. Ya Allah, kami nak buat baik. Kami tak mau buang masa kami, ya Allah. Pasal apa nak buat baik? Allah tanya ni. Kita cakap dengan Allah apa dia? Inna muqinun. Ya Allah, masa dalam dunia dulu kami tak apa nak yakin. Syurga, neraka, kami tak apa nak yakin. Tiang kami buat-buat tak tahu tu. Kami lebih yakin hal dunia lagi dengan hal akhirat. Kami tak apa nak yakin besok orang yang suka buka aib orang ni, lidah dia akan dipotong oleh malaikat. Kami dengar cerita tu, tapi kami tak apa nak yakin. Kami tak apa nak yakin. La inna muqinun. Kami yakin dah, ya Allah. Tapi masa tu kita tak boleh patah balik, tuan-tuan. Allah. Sebab itu masa yang ada pada kita la ni, gunalah pakai sebaik-baiknya. Sebelum Allah panggil kita, sebelum Allah jemput kita. Tetapi orang yang boleh nampak benda-benda macam ni, tuan-tuan, orang yang boleh inna muqinun tatkala dia dalam dunia,
Di akhirat besok kita inna mungkinan, kita yakin sungguh. Orang yang Allah bagi yakinnya di dalam dunia ni, iaitu orang yang hati dia bila mula dibersihkan oleh Allah. Bila hati dia bersih, hati kita tak kotor. Kita ni dulu masa mai dalam dunia bersih. Masa kita mai dalam dunia ni memang bersih, tak ada seorang pun kotor. Kita tak ada tamak, kan? Kita tak ada benci ke orang. Apa orang bagi kat kita, kita terima. Kan masa kita baby dulu, mak bagi apa? Terima. Kalau kita ada adik-beradik kembar masa tu, 2 beradik, ni beli rantai, yang ni beli rantai murah sikit, kita tak tamak, tak dengki pun. Masa tu sebab hati kita bersih. Tetapi ketika hati kita mula kotor, hati kita mula kotor waktu tu, mailah sifat-sifat yang tak baik pada kita. Mai dengki, mai hasad, mai iri, mai kata ke orang, mai nak berkelahi. Ketika itu, ketika hati kita mula kotor, jadi kita kena mula bersihkan hati kita. Lalu orang tanya, hati yang bersih ni boleh apa? Sayyidina Osman dia habaq kat kita. Sayyidina Osman ni sahabat Nabi, dia habaq kat kita. Orang yang hati yang bersih ni, dia boleh beberapa perkara dalam hidup dia. Pertama, Allah campakkan dalam hati dia rasa takut dengan kemurkaan dan azab Allah. Bila hati kita mula bersih, kita mula takut dengan kemurkaan Allah dan azab Allah. Bila kita nak buat tak baik saja, kita mula rasa yang ni Allah tak suka. Kita nak buat jahat saja, kita akan rasa dalam hati kita, yang ni kalau aku buat, besok aku takkan sanggup masuk neraka Allah. Kita takkan sanggupnya duduk dalam neraka lama. Tuan-tuan, perempuan, semua abang, kakak, adik, tak ada seorang pun yang mampu duduk dalam neraka Allah. Tak ada seorang pun mampu. Gagah kok manalah kita, kuat kok manalah kita, seorang pun takkan mampu duduk dalam neraka. Seorang pun takkan bertahan duduk dalam neraka. Hebat kok manalah dia, ada ilmu kebailah dia, tapi dia takkan boleh bertahan duduk dalam neraka. Cukup tuan-tuan, Allah didik kita dengan COVID ni. Siapa kena COVID ni, badan dia sakit, organ dalaman dia rosak. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran, buah zakum itu, makan saja hancur semua. Ni makanan ahli neraka ni, buah zakum. COVID ni kita tak tahan dah. Kena saja kita hancur semua organ dalam ni. Makanan dalam neraka ni, tuan-tuan, Allah sebut zakum. Masuk saja, telan saja, hancur semua isi dalam dia. Minuman dia hamim, minuman dia wasyaribuna syurbal haim, tak ada siapa boleh tanggung, ya. Sebab itu kena minta rasa takut dengan Allah. Imam Ghazali dia ajak kita, saya pun dapat amalan nak minta takut dengan Allah ni daripada almarhum orang tua saya. Dan saya pernah bagi kat masjid-masjid lain. Kita minta dengan Allah. Hari-hari kita doa.
وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه. Kita bangun malam, ya. Kalau kami dekat madrasah, kami baca tetap lepas sembahyang. Tak mampu baca lepas sembahyang, kita bangun tengah malam, kita baca yang ni. Kita minta dengan Allah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita rasa takut kepada Dia. Kita bangun pukul 4 pagi, kita duduk, kita baca dengan Allah. Kita baca وَكَفَى اللَّهُ بَصِيرًا وَكَفَى اللَّهُ عَلِيمًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا يَا رَبَّ النَّارِ أَجِرْنَا مِنْهُ وكفى الله بصيرا وكفى الله عليما وكفى الله شهيدا يا رب النار أجرنا منه. Kita minta dengan Allah. Lama tiap-tiap hari kita dah ulang. Allah anugerahkan kita rasa takut dengan Dia. Buat apa rasa takut ni? Bila kita mula nak buat satu kejahatan dan kemaksiatan, kita mula rasa Allah pandang aku, Allah tengok aku ni. Kita mula rasa sesal. Ya Allah, tolonglah. Bila kita tinggal saja amal baik, amal saleh, kita mula rasa takut dengan Allah. Ya Allah, umur aku dah 50 lebih, tapi satu amal saleh pun tak ada kat aku. Aku nak masuk syurga macam mana ni, ya Allah? Satu amal saleh pun tak ada kat aku, ya Allah. Saya puasa Ustaz, Senin Khamis. Betul lah, tapi mengumpat tak berhenti, ada apa lagi? Ustaz, saya baca Quran, betul lah, tapi kita jahat dengan jiran, macam mana lagi? Amal saleh kita habis. Nak masuk syurga ni bukan takat semayang saja. Nak masuk syurga ni bukan takat pergi umrah saja. Nak masuk syurga ni bukan takat kita puasa sunat saja. Jaga hubungan kita dengan Allah, jaga hubungan kita sesama manusia. Dengan jiran kita kena baik, jangan bergaduh. Saya selalu ulang benda ni, benda sama saya ulang. Kita bergaduh dengan jiran, putus silaturahim, Allah tak suka. Kita sombong dengan orang, Allah tak suka. Kita buat amalan, kita tunjuk dengan orang, Allah tak suka. Kita rasa diri kita baik, Allah tak suka. Kita tamak dengan dunia sehingga kita zalim orang lain, Allah tak suka.
Allah mahu kita baik dengan Allah, kita baik dengan orang yang berada di sekeliling kita, khususnya kaum muqarabah kita, isteri kita, anak kita, adik-beradik kita. Tanya aku dengan adik-beradik aku baik tak? Aku dengan adik-beradik aku baik tak? Kita tanya diri kita, jangan jawab. Berapa tahun kita putuskan silaturahim dengan adik-beradik kita, dan Allah benci orang yang memutuskan silaturahim. Allah tak suka, tuan-tuan. Kalau dalam dunia Allah tak suka, ke akhirat boleh duduk syurga dia. Dekat akhirat bolehkah duduk syurga dia sebab Allah tak suka kita? Tuan-tuan, apa kata Sayyidina Uthman Ibn Affan? Orang yang hati dia bila bersih, dia mula harap rahmat Allah. Pasal apa kita kena harap rahmat Allah? Sebab kita tak kuat. Kita tak kuat. Kita buat suatu kebaikan, kita tak kuat. Kita nak tinggalkan maksiat, kita tak kuat. Sampailah. Lepas tu kita kena mengadu dengan Tuhan. Kita kena mengadu dengan dia. Kita kena mengadu hai dengan dia. Ya Allah, umur aku dah 50 lebih, tapi aku masih tak mampu nak tinggalkan kejahatan. Ya Allah, umur aku dah 60 lebih, aku masih tak mampu lagi nak buat baik, ya Allah. Hak muda-muda minta dengan Allah. Ya Allah, akhir zaman ni ramai orang yang kau matikan dalam keadaan yang muda, ya Allah. Jadi aku pemuda yang Nabi sayang, jadi aku pemuda yang Allah sayang, sehinggakan aku termasuk dalam pemuda yang disebut oleh Nabi 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang Nabi sebut pemuda semua. Syabun rajulun. Kita mau kita jadi seorang pemuda yang Allah sayang, kita mau menjadi seorang pemuda yang disayangi oleh Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ni tak berhenti tang ni, tuan-tuan. Dia tak berhenti tang ni. Sampai masa orang akan usung badan kita. Buat pergi mana? Piliang. Liang apa Ustaz? Liang lahat. Orang usung kita. Sebab itu kata ulama, sunat ketika kita angkat jenazah ni lari-lari anak. Lari anak ni sunat. Pasal apa? Jika jenazah yang kita angkat ini mati dia dalam keadaan husnul khatimah, dia sentiasa berkata-kata, cepatlah, 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 kerana aku tidak sabar untuk menikmati akan nikmat jannah Allah. Dia tak sabar. Tapi orang yang matinya su'ul khatimah, dia kata, awak cepat sangat ni, awak cepat sangat ni, aku rasa dah panasnya api neraka, hangatnya api neraka. Aku rasa dah, janganlah deras sangat ni, pelanlah sikit. Pada ketika itu tak ada siapa dengar kata kita. Seorang pun tak dengar. Masa tu tak lewat apa. Tapi Allah dah habaq kat kita dah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Sampai akhir. Allah beritahu kat kita, celakalah orang yang hidup dia sibuk dengan dunia saja, mereka tak persiapkan dirinya untuk akhirat.
Kita persiap dunia kita kemah tuan-tuan, tapi kita tak siapkan akhirat kita kemah. Kita tak boleh kemah akhirat kita. Lepas itu kita ruang dan peluang yang Allah bagi dekat kita, jangan kita sia-siakan. Malam ni saya ajak diri saya, tuan-tuan, kita himpun kulhu banyak-banyak. Himpun kulhu banyak-banyak. Sebab apa nak kena himpun kulhu? Orang yang sebelum matinya menyebut, sempat membaca suratul Ikhlas. Apa kata Nabi? Diharamkan tubuhnya daripada api neraka Allah. Kita baca aja kulhu. Tapi janganlah kulhu yang tu tak tadi. Dua baca kulhu yang tu masuk neraka lagi dah. Baca sampai habis. Suratul Ikhlas baca sampai habis. Ulang. Apa kata Nabi? Orang yang keadaan matinya seperti mana keadaan hidupnya. Kita mati, kita hidup, kita biasa baca Qul huwallahu ahad. Sebelum mati kita, Allah bagi peluang baca Qul huwallahu ahad. Hak kita takut apa? Masa hidup kita mengumpat tak mau berhenti, takut sebelum nak mati dan mengumpat ni. Apa amalan masa hidup kita dia akan buat sebelum mati dia. Yang tu kita takut. Ketiga, lidah dia sentiasa memuji Allah. Lidah dia tak berhenti bertahmid pada Allah. Lidah dia tak berhenti sebut Allah. Lidah dia tak berhenti bertasbih kepada Allah. Jangan tinggal tasbih, tuan-tuan. Tasbih ini memberatkan timbangan. Tasbih ini dia memberatkan timbangan. Paling kurang Nabi ajak dengan kita apa? Subhanallahi wa bihamdihi. Jangan tinggal. Subhanallahi wa bihamdihi tiap-tiap hari. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahi wa bihamdihi. Jangan tinggal. Kita umur kita tak banyak pun. Jadi masa dan umur kita yang tidak banyak ni, gunalah peluang ini untuk kita buat baik. Kita gunalah peluang ini pada perkara yang selain daripada Allah. Apa salah? Kita duduk, teringat tak? Wan kita, tok kita dulu, dia ada buku amalan dia. Dia bila dah beramal, dia tulis. Hari ni boleh 5,000, dia tulis. Bila dia mati dah, kita tengok jumpa. Yang ni buku amalan mak tok, yang ni buku amalan tok Wan. Kita jumpa, ini rahsianya yang dia boleh mati hari Jumaat ni. Ini rahsia dia, yang jenazah dia senyum saja. Kita tak mampu nak buat. Kita nak mati macam mana? Kita nak tak mau mati kan macam tok kita mati, macam Wan kita mati. Ikut cara depa yang depa buat. Yang depa buat ini, mereka ikut cara yang disuruh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dah nak impun duit banyak, buat apa dah? Impun amalan. Dah saya bercakap kadang di satu masjid, ada satu hamba Allah jumpa saya. Ustaz kata pada dah impun duit, kata mana boleh Ustaz? Saya tanya abang umur abang 72 Ustaz. Agak-agak abang umur abang boleh pergi sampai bila? Abang nak impun ni 72, agak-agak Allah bagi kat abang berapa lagi? Dia senyap. Bang, saya kata malam ni Allah boleh ambil abang. Malam ni Allah boleh ambil abang.
Tapi dunia yang abang himpun ni, abang takkan rasa satu sen pun. Sebab yang ragut dunia yang ada kat abang ni, ahli waris abang. Tuan-tuan, jadi kebetulan minggu depan dia mati. Orang masjid mesej saya, Ustaz, jamaah yang jumpa Ustaz, yang tanya soalan kat Ustaz, dia tak ada dah Ustaz. Hari yang dia tanya dengan saya, sampai waktu Allah panggil dia, 5 hari ya tuan-tuan. 5 hari. Kita terlupa tentang apa yang Allah sebut dalam Al-Quran, satu dan satu dan satu. Tapi kita sayang apa yang ada kat kita. Kita duk peluk juga lagi. Padahal apa yang ada pada kita, kita tak bawa balik. Melainkan apa yang kita telah belanjakan pada jalan Allah. Orang tanya saya, nak buat macam mana? Masjid kami siap dah Ustaz. Cuba kita ambil satu alternatif. Dalam kampung ni, ada berapa puluh orang, berapa biji rumah. Kata ada 50 biji rumah. Apa salah? 1 bulan kongsi 2 orang. Bayar bil api, bayar bil air. Saya tak larat semayang Ustaz. Tapi saya dah reta sikit. Bulan ni saya nak bayar bil api, saya nak bayar bil air Ustaz. Semoga dalam sebulan tu orang yang semayang, orang yang baca Quran, orang yang berwuduk, saya dapat sebulan Ustaz. Orang semayang Jumaat 4 minggu, saya dapat Ustaz. Kita minta dengan Allah, Ya Allah, mudah-mudahan dengan duit yang sikit ni Ya Allah, aku gunakan untuk aku terangkan rumahmu ini Ya Arhamar Rahimin. Mudah-mudahan kubur aku besok terang Ya Allah. Aku tak larat nak baca Quran. Aku minta lah Ya Arhamar Rahimin. VIP masjid 300 ya. Pasalah kita kongsi. Bang, bulan ni boleh tak kita kongsi? Kita bayar bil api masjid. Mudah-mudahan besok kalau abang mati, saya mati, dua-dua kubur kita terang bang. Kita tak tahu nasib kita kat sana, tapi kita ada duit sikit ni. Takkanlah kita nak perhabis nak makan nasi kandak saya. Puluh tahun nak makan nasi kandak. Ambil sikit bahagian tu, kita bayar bil api masjid. Kita bayar bil air masjid. Setiap hari orang ambil wudu, orang qada hajat, pahala tu boleh kepada kita. Tak gaduh dah masjid nak pergi bayar tiap bulan. Allah bagi peluang ni tuan-tuan. Allah bagi peluang kat kita. Allah tunjuk kepada kita jalan untuk kita buat baik supaya harta yang ada pada kita, waris kita tak ragut semua. Kita mati, mereka tak bagi kat kita pun. Mereka bagi kita berapa duit dah. Batu nisan, kepuk yang tu lah. Lain semua, mereka ambil. Mereka ambil tuan-tuan. Mereka dapat harta paraid. Mereka tak bagi kat kita. Mereka pergi mana? Mereka pergi Langkawi. Enjoy 5 beranak. Bagi kat kita apa? Batu nisan 2 biji. Kepuk. Kita tinggal kat mereka 50,000. Dia bagi kat kita 400 ya. Pak yang pak duk sayang ni selama ni, yang pak duk peluk duit pak ni, bahagian pak 400 ya. Hak balance kami ambil. Ambil itu tuan-tuan, bukan ambil saja, bergaduh 8 beradik. Reta yang kita tinggal menjadi asbab anak-anak kita terpisah. Anak-anak kita berkelahi asbab daripada reta yang kita tinggalkan, tanah yang kita tinggalkan. Sebab masa kita hidup, kita terlalu takut nak pulangkan balik reta kita pada Allah. Tak banyak pun Allah minta kat kita bil api masjid 300 ya. Kalau ada 50 buah keluarga tuan-tuan, bagi 2
ada 25 bulan. Bergilirlah. Kampung itu jadi dalam rahmat dan barakah. Kerana apa? Kerana dalam satu kampung kita jaga rumah Allah. Ketika kita mula jaga rumah Allah, Allah akan jaga kita. Dalam satu kampung tu dia berjaga rumah Allah, Allah akan jaga kita semua, dunia dan akhirat. Percayalah tuan-tuan. Keempat, mata dia selalu disertakan rasa malu dengan Allah. Malu dengan Allah. Ya Allah, Kau bagi aku nikmat banyak, tapi aku tak boleh buat baik. Banyak sangat nikmat. Nikmat hidup, nikmat sihat, tapi aku tak boleh buat baik. Aku tak pandai nak buat baik dengan kebaikan yang telah Kau berikan kepada aku. Betul tuan-tuan, kita jangan tinggal istighfar. Kita minta ampun dengan Allah sebab kita salah. Jangan baca istighfar panjang-panjang. Kita baca penghulu istighfar panjang. Hak yang kita mampu. Baca hak paling pendek. Astaghfirullahalazim. Sehari boleh 500. Alhamdulillah. Tuan-tuan, astaghfirullahalazim 500 sat ya 10 minit. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan kalau baca pukul 4, pukul 3.30, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Dah tak sedap ayat mata kita keluar. Satu. Tak payah panjang-panjang. Kita baca astaghfirullahalazim. Sehari 500. Cukup dah 500 tu tarang kita. Buat apa baca istighfar? Kerana istighfar itu kunci pembuka segala kebaikan. Pasal apa saya lemah buat baik? Dosa. Pasal apa rezeki saya susah? Dosa. Pasal apa saya tak boleh berhenti buat maksiat? Terlalu banyak dosa. Istighfar, siapa yang selalu dan memperbanyakkan membaca istighfar, dia membuka segala pintu kebaikan. Kita kalau susah, istighfar banyak-banyak. Kita kalau ada hajat, istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak-banyak tuan-tuan. Tahu 500 cukup lah. InsyaAllah rezeki kita jadi berkat, hidup kita jadi berkat, masalah kita selesai. Saya tak banyak tuan-tuan baca istighfar. Tak banyak. 100, 500 tu paling tinggi lah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Saya nampak tuan-tuan, Allah buka jalan kat kita. Tu tara 500 Allah tunjuk kat kita tuan-tuan. Saya ada 3 sekolah. Sekolah saya memerlukan sebulan RM60,000. Tadi orang telefon tuan-tuan pagi tadi. Orang tanya saya, Ustaz, boleh tak saya tahu sekolah Ustaz sebulan nak pakai berapa? Saya kata paling-paling pun, kita panggil paling-paling RM1 lah tuan-tuan. RM60,000 sebulan. Saya bukan berniaga tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu. Saya kuliah pun saya tak minta apa-apa. Ambil pun tak. Jangan kata minta. Ambil pun tak. Tu orang tu ingat. Ustaz ni macam mana kata. Pergi sebulan nak pakai RM60,000. Nabi kata apa? Istighfar ni tadi apa? Membuka segala pintu kebaik, buka pintu rezeki. Percayalah Nabi kata. Sifar. Tuan-tuan jangan fikir lagi darah tinggi ni. Macam mana ni Ustaz? Sebulan RM60,000. Takkan duk
Ya ni gila apa? Takkan pakai sifat saja. Ha? Dia bukan sebulan, tuan-tuan. Saya buka sekolah 40 tahun dah. Sekolah saya yuran tak ada. Tak macam sekolah lain. Seorang 300, 400 tak. Saya 1 sen saya tak ambil. Sedikit saya tak ambil. Jangan fikir. Ni lagi gila dia kata. Hak ni lagi rare dia kata. Jangan fikir lagi 180, 200 pergi masuk GH lagi. Penang punya hospital. Jangan fikir. Allah suruh kita percaya. Nabi kata, percaya. Kalau hang nak lalu, buat. Kalau hang tak buat, nak lalu macam mana? Hang tak buat, hang tak lalu. Kita tak boleh buat kalau kita tak percaya. Percaya dulu. Buat, hang tempuh jalan. Kalau hang tak buat, tak tempuh. Hang tak lalu. Nabi aku kata dah. Nabi aku ni kaki mohong ke macam hang? Dah. Nabi Muhammad ini sifat dia sidik. Dia tak pernah mohong. Kita tak percaya dengan insan yang tak pernah mohong, tapi kita lebih percaya pada insan yang kaki mohong. Bang, kalau abang masuk yang ni, abang boleh ni. Kawan ni kaki mohong. Kawan ni Nabi Muhammad ya? Bukan. Kalau bukan Nabi Muhammad, dia mohong. Yang tak pernah mohong, Rasulullah. Kita lebih percaya hak kaki mohong daripada yang tak pernah mohong kita. Kita fikir. Yang tu kadang-kadang Ustaz, saya ni cerita pengalaman saya, orang mai jumpa saya, Ustaz, saya habis 150,000 Ustaz. Saya masuk ni Ustaz, orang tipu saya. Saya kata bagilah. Masjid mau buat tukar bumbung, hang tak mau bagi. Allah ambil duit hang, saja-saja. Padan muka. Saya bergurau kasar tuan. Saya kalau dengan kawan-kawan bergurau kasar. Bergurau saya kasar sikit. Kalau dengan kawan-kawan lah, dengan tuan-tuan tak lah. Dengan tuan-tuan dah. Dengan kawan-kawan dia kenal kita. Walaupun kita kasar, dia tahu kita tak simpan lah mati. Yalah, kita duit 150,000, kita pergi bagi ke orang nak tambah jadi 300,000. Hak yang kita bagi ni kaki mohong. Ya. Masjid minta nak buat bumbung, kita takut nak keluar tuan-tuan. Masjid nak bayar duit api 300 sampai tulis di billboard tuan-tuan. Di whiteboard tu tulis bil api 350. Kawan duk jelim macam tu lah pada muka. Pasal apa? Tak tukar datang kuasa dia kata. Pada muka dia kata. Ni kaki, ni kaki jaki yang semua ni. Nampak? Duit ada. Pasal apa tak keluar duit 350? Pasal apa tak keluar duit 3,500? Pengurusi jangan habaq kat orang. Saya bayar ni 10 bulan. Saya bayar ni 10 bulan bil api, saya bayar 10 bulan bil air. 3,500 tuan-tuan. Allah gandakan kepada 10 kali ganda. Dalam ayat yang lain sampai 700 kali ganda. Tetap percaya kata Tuhan. Allah sebut dalam Quran. Allah kata, aku bayar balik 10 kali. Sehinggakan Allah kata apa? 700 kali. Biar kita percayakah kaki mohong lagi? Ikutlah tuan-tuan. Kalau malam ni tuan-tuan nak percaya kaki mohong lagi, percaya lagi. Jadi harap masjid ni tak payah bayar lah duit api dia ayak. Orang kampung duk pakai bayar. Kalau share tuan-tuan 300, kalau ada 300 orang dalam kampung ni, seorang RM1 ya tuan-tuan. Selesai. Tidak tuan-tuan? Campur ayak 250, 550 masjid nak pakai, api dan ayak 550.
Seorang RM2. Allah, RM2 untuk Allah, tuan-tuan. Nasi lemak pun tak boleh telok, tuan-tuan, RM2. Mereka potong telok, tuan-tuan. Daripada setengah, mereka potong jadi suku. RM2 tak boleh, tuan-tuan. Tak macam dulu dah. Apa salah kita pakat-pakat kita semua ni supaya kita semua boleh jadi ahli syurga dalam satu kampung. Kita tak mau hang masuk neraka, aku masuk syurga. Kita pakat-pakatlah, mudah-mudahan kita dapat kampung yang sama di dalam syurga Allah. InsyaAllah, tuan-tuan. Orang kampung ni. Nah, kalau pakat-pakat RM2 sebulan, ada apa lah, tuan-tuan. Kita potonglah makan pagi kita. Satu hari, kita abang kencing manis 18. Nah, RM2 sebulan. Selesai. Tabung masjid kita simpan. Buat apa simpan? Nanti boleh buat maulid. Kita boleh buat Isra' Mi'raj. Nah, Ustaz, banyak duit ni. Kita tumbang sekok lembu. Yang ni saya mengaji bihun goreng, siapa nak mai? Orang mai tak semangat, tengok. Malah ni jamu apa? Bihun goreng. Tak, bihun goreng tak payah mai lah. Orang Tina aku pandai buat, kata. Jadi kadang-kadang uslub dakwah kita kena luahkan. Kena luah. Malah ni jamu apa? Malah ni ada orang buat kekah 2 ekor. Alhamdulillah. Malah ni ada jamu, tak ada jamu malah ni? Tak ada. Saya mai dia je tak ada jamu apa? Tak ada? Apa lencok lah. Saya jarang melawak dalam kuliah. Baby masjid ni saya suka. Saya jarang melawak dalam kuliah, tuan-tuan. Tapi masjid ni saya tak tahu saya suka. Saya suka sebab apa, tuan-tuan? Masa saya masuk tadi, yang saya jumpa ni semua orang lama-lama. Jadi saya teringat kat kampung saya. Zaman saya kecil-kecil dulu, zaman saya muda-muda dulu. Orang tua-tua main masjid. Saya nampak perkara ni, inilah salah satu dia, ukhuwah yang ada pada tempat tuan-tuan. Tuan-tuan, kasih sayang ni, kita tak payah tunjuk tapi kita boleh rasa. Sayang ni, kita tak payah tunjuk kat orang. Tapi, kita boleh rasa sayang ni. Yang inilah kekuatan umat Islam sebenarnya adalah kasih. Bila ada kasih, tuan-tuan, Islam akan bangun. Bila ada kasih, tuan-tuan, kita takkan boleh tengok orang susah. Walaupun kita tak boleh nak selesaikan semua masalah dia, tetap kita akan tolong dia. Ini kasih, tuan-tuan. Jadi saya mai tempat tuan-tuan, saya rasa kasih orang kampung ni. Mudah-mudahan kasih sayang ni terus, tuan-tuan, sampai syurga Allah. Amin. Yang terakhir, buat dah pukul 9. Yang terakhir, dua saya terus baca. Yang terakhir, satu, hati dia Allah lepaskan daripada rasa tamak dengan dunia. Kedua, yang terakhir, yang kedua, iaitu hati dia sentiasa mengharap redha Allah. Pasal apa Allah lepaskan kita daripada tamak? Tamak ni, tuan-tuan, boleh kotorkan hati kita. Daripada tamak ini mai hasad. Daripada tamak ini mainnya sifat-sifat kejahatan. Dan Allah akan berikan kepada kita rasa kita buat semua ni sebab kita nak redha Allah. Sebab apa? Sebab dulu masa kita muda-muda, kita banyak buat perkara yang Allah tak redha kita. Dulu kita orang perempuan ada yang tak pakai tudung zaman muda-muda tu.
Zaman hulu hala dipanggil. Dosa tak pakai tudung ni dahsyat. Kalau ikut hadis, perempuan-perempuan yang mendedahkan rambutnya, besok Allah akan gantung rambut dia ni dalam. Gantung rambut dia, digantung. Allah gantung kepala dia, tapi dengan rambut. Allah bakar. Kata berapa puluh tahun kita tak pakai tudung. Berapa puluh tahun? 20 tahun tak pakai tudung. Kita menangis tak? Kita menangis tak sungguh-sungguh dengan Allah? Ya Allah, 20 tahun ya Allah aku tak pakai tudung. Tolonglah ampunkan dosa aku. Ya Allah, aku baru pakai tudung ni dalam 30 tahun ni. Tapi dosa aku pakai tudung ni, aku harap engkau ampun ya Allah. Sebab apa? Sebab kebaikan yang aku buat 30 tahun ni, aku tak boleh nak padamkan lagi dosa hak 20 tahun yang aku buat buka tudung. Kebaikan yang aku buat 40 tahun ni, aku tak mampu nak padamkan dosa yang aku buat yang aku buka tudung. Ada setengah kita tinggal semayang. 20 tahun tinggal semayang. Tapi kita kena rasa apa? Terima kasih ya Allah. Kenapa cakap terima kasih ya Allah? Ya Allah, terima kasih bila umur aku dah mula naik, engkau tarik aku. Ya. Jadi aku orang yang boleh semayang. Kalaulah ya Allah, engkau tak tarik aku, kau tak bagi hidayah dan taufik kepada aku, nescaya aku akan berterusan jadi orang jahat ya Arhamar Rahimin. Terima kasih ya Allah. Kita doa dengan Allah macam tu tuan-tuan. Terima kasih ya Allah sebab engkau ambil aku balik. Dulu aku tak ketahuan, tak tahu, tak ada punca. Aku buat naya ke orang, aku tak semayang, aku buat jahat ke orang. Ya Allah, terima kasih. Aku pun tak tahu umur aku sampai mana. Tapi engkau ambil aku balik. Engkau ambil aku balik. Kau tunjukkan aku kepada jalan kau yang lurus. Terima kasih ya Allah. Tabak dengan Allah itu. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup kot pertemuan saya pada malam ni dengan tuan-tuan. Dan akhir kalam, pertama saya nak minta tuan-tuan doakan saya. Saya, keluarga, anak-anak semua, supaya saya dapat jadi orang baik. Nah, tuan-tuan tolong doalah. Saya tak baik lagi. Ustaz dah. Tuan-tuan ingat, saya ustaz baik. Tuan-tuan baik lagi pada saya. Itu saya nak minta doa tuan-tuan. Mudah-mudahan saya jadi orang baik. Orang Melayu kata baik, kita selalu cakap soleh. Saya nak jadi orang soleh. Saya nak mati dalam cara orang soleh. Saya nak lepas mati cara orang soleh. Macam tu juga. Tuan-tuan tolong doa isteri saya sama. Dia pun jadi orang soleh juga. Saya tak maulah saya tinggalkan dia. Dalam dunia kita boleh sama-sama. Tuan-tuan, kita suami isteri. Yang tu saya nak pesan. Jangan tinggalkan isteri kita. Jangan tinggalkan anak-anak kita. Pada suami-suami, jangan tinggalkan isteri kita. Jangan tinggalkan anak-anak kita. Jangan tinggalkan menantu kita. Jangan tinggalkan cucu-cucu kita. Selalu doakan untuk mereka. Sebab apa? Sebab kita tak mau masuk syurga seorang-seorang. Pasal apa ustaz? Kita kena buat macam tu. Kalaulah takdir kita ni masuk syurga, kita masuk, kita tanya dengan Allah. Ya Allah, isteri ku mana? Malaikat kata, isteri hang dalam neraka. Kita tak boleh duduk tuan-tuan dalam syurga. Kita tak boleh duduk. Kita duduk melilau. Ya Allah, tolonglah lepaskan isteri aku.
Tolonglah ya Allah. Dia satu-satu ya, isteri aku ya Allah. Dia cari anak dia. Ya Allah, anak saya nama ni mana dia? Anak saya ni mana dia? Malaikat kata apa? Mereka semua dah neraka. Kita tak boleh duduk, tuan-tuan. Tuan-tuan, dalam dunia ni, sungguhlah, kita balik rumah, isteri kita tak ada. Macam mana? Kita tanya, mak hang mana? Mak hang mana? Mak hang mana? Betul tak? Suami kan? Sama ke? Kita balik-balik, suami kita tak ada. Tanyakan dengan anak kita, Pak hang mana? Masa muda tu panggil abang. Dia dah tua sikit, dia panggil Pak. Pak hang mana? Pak hang mana? Pak hang pergi mana? Ni awak tak boleh lagi, Pak hang. Nampak tak? Macam itulah keadaan kita besok bila kita masuk syurga. Kita cari, isteri aku mana? Anak aku mana? Menantu aku mana? Cucu aku mana? Mana cucu? Besok sana, kalau kita anak kita biasa panggil kita ayah, dia akan panggil kita ayah juga. Ya Allah, ayah aku mana? Mak aku mana? Cucu kita, Wan. Wan mana? Wan mana? Dia tanya. Wan Tok Wan mana? Tok Wan mana? Mak Tok mana? Cucu kita, cari kita. Lepas itu saya selalu kata, jangan tinggalkan mereka. InsyaAllah, tolong doakan ya. Kedua, tolong doakan musafir saya selamat satu keluarga. Sebab besok saya akan teruskan perjalanan ke Kelantan dan Terengganu. Dah seminggu tuan-tuan tak balik rumah. Seminggu tak balik rumah. Besok saya nak terus lagi. Ustaz buat apa? Saya sampaikan hajat orang. Saya bukan orang alim tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nak panggil juga saya nak buat macam mana. Jadi cerita ni, saya boleh cerita cara orang bodoh. Ustaz duk merapu apa ni? Cara orang bodoh ni. Yang boleh duk ingatkan cara orang bodoh. Bukan cara orang alim. Ayat Quran pun tak ada, hadis pun tak ada. Cara orang bodoh. Tuan-tuan tolong doa. Mudah-mudahan Allah pimpin kita, Allah jaga kita insya-Allah. Jadi setakat tu saja pertemuan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah redha apa yang kita buat insya-Allah. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami sebut nama-Mu ya Allah. Kami seru nama-Mu ya Allah. Kami panggil nama-Mu ya Allah. Ya Allah, kami seru, kami panggil, kami munajat dan kami panggil nama-Mu ya Allah kerana kami ada hajat ya Allah. Ya Allah, berilah kekuatan atas kami, isteri, anak-anak kami, menantu kami, cucu kami ya Allah, agar kami berusaha untuk jadi orang yang baik pada sisi Engkau ya Allah. Ya Allah, hidupkan kami seperti mana Engkau telah hidupkan orang baik ya Allah. Matikan kami seperti mana Engkau telah matikan orang-orang yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan kehidupan kami seperti mana kehidupannya orang-orang saleh ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami mengaku kami lemah ya Allah. Kami lemah nak buat baik, kami lemah nak bangun malam, kami lemah nak baca Quran, kami lemah nak berzikir dan berselawat ya Allah. Tolonglah beri kami kekuatan ya Allah. Tolonglah beri kami pertolongan ya Allah. Kami tak mau lemah sehinggalah saat Engkau panggil kami menemui hadrah-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Malam ini Engkau himpunkan kami di dalam rumah-Mu ya Allah. Kami minta ya Allah, besok dekat akhirat Engkau himpunkan kami semua di dalam syurga-Mu ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah, malam ni Engkau telah himpunkan kami dalam rumah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Yang mana dulu masa muda kami tak ada peluang pun nak masuk dalam rumah Engkau, Ya Allah. Terima kasih kerana Engkau panggil kami semula untuk berada di dalam rumah-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, semua yang ada pada malam ini, Ya Allah, itu juga isteri dan anak-anak kami, Engkau himpunkan kami semua besok dalam syurga Engkau, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami besok Engkau lemparkan ke dalam neraka, Ya Allah, tolong keluarkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolong keluarkan kami, Ya Arhamar Rahimin. Tolong keluarkan kami, Ya Arhamar Rahimin, dengan syafaat kasih sayang di antara kami pada malam ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Kami bertemu pada malam ini atas dasar kasih kami kerana Engkau, Ya Allah. Kami bertemu pada malam ini atas dasar kasih kami daripada Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, maka Engkau dengarkan doa kami, mustajabkan doa kami, Ya Arhamar Rahimin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.